Ramadan tiba. Apa sambungan dia? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ustaz Ashraf sambung tadi kan? Tiba-tiba Ramadan tiba. Sebab apa? Sebab kita pun terkejut. Tiba-tiba Ramadan dah tiba. Tak perasan sibuk kerja, duk jaga anak, keluarga. Tiba-tiba Ramadan dah tiba, Ustazah. Jadi mari kita mulakan cerita kita. Bila hari ni dah 26 Syakban, Ustazah, apa perasaan yang sepatutnya kita rasa sebagai hamba Allah yang nak jadi, yang Allah sebutkan la'allakum tattaqun tu? Apa sekarang ni perasaan yang patut kita rasa? Kan rasa terkejut je, Ustazah. Sila Ustazah mulakan. Allah Ustazah. Boleh ke? Okey. Kena-kina ni anda bagi kat Ustazah. Oh, baik. Saya pulang balik. Masya-Allah. Canggih Ustazah semua ni. Saya bawa satu T production. Mikrofon saudara satu dapat ni. Subhanallah. Sebenarnya memang ada sepatutnya wayar yang kedua, tapi mungkin saya tak pasti kenapa tim tak ready untuk forum. Sorry ya Ustaz, kita share kejap kita sampai. Okey. Boleh kan? Macam kelang kabut sikit, minta maaf ya. Masya-Allah. Ustazah datang. Dia nak tengok Ustazah. Itu pun dia orang jadi saya ni wabillahi taufiq wal hidayah. Dah sudah ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tuhan yang menciptakan kita dengan penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dengan pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat dengan menambahkan kita satu hari lagi pada hari ini untuk kita bertambah mengenalinya, untuk kita bertambah amalnya, untuk kita bertambah ilmunya. Subhanallah. Satu hari yang Allah kurniakan pada hari ini, yang mana ada ramai juga yang tidak bertemu, yang meninggal dunia pada malam hari tadi, semalam dan sebagainya. Jadi setiap hari, saat-saat yang terakhir Syakban ni, Ustaz, mendekati dengan Ramadan adalah saat-saat yang sangat bernilai bagi orang yang memahami betapa besarnya nilai Ramadan. Segala pujian bagi Allah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terlebih dahulu diucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Jabatan Pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Seterusnya kepada Ustaz Muhammad Sufian Amrin, DJ Sufian. Masya Allah, Ustaz makan ubat dah ya. Vitamin. Subhanallah. Rasa Ustaz tak perlu vitamin dah kan? Macam terlebih vitamin. Lebih gula Ustazah. Ya, subhanallah. Tak, Ustaz punya ceria, energetik, semangat tu kan. Walaupun Ustaz Ashraf tu sibuk sangat kan, penat tak cukup rehat, kita pun dapat rasa aura dia tu. Kita pun rasa macam nak suruh dia ceramah. Saya pun rasa macam tu. Okey, soalan saya kepada subhanallah. Jalannya. Okey, subhanallah. Jadi seterusnya yang saya hormati, imam yang tak tua-tua kan, sentiasa muda, dah memang itulah dia punya julukannya, iaitu Imam Muda Ashraf. Kalau sebut Ustaz Ashraf, mungkin kita tertanya, Ustaz Ashraf mana ya? Imam Muda Ashraf kita tahu. Beliau adalah Johan yang pertama kan? Program pertama. Betul ya? Lupa. Tahun bila Ustaz? Allah. Tengok gambar lah Ustazah. Ini gambar masa juara ni Ustazah. Ya. Nampak Sama tak? nampak sekarang lagi muda. 2010 Ustazah. Oh, 2010. Jadi 12 tahun yang lepas. 12 tahun lepas. Jadi boleh panggil imam tua dah ya. Subhanallah, umur kami lebih kurang sebaya, beza setahun macam itulah. Masya-Allah, Imam Muda Ashraf Muhammad Rizwan.
Kita tahu program-program antara peringkat terawal dulu, kita boleh dapati antara mereka pendakwah yang sangat berkualiti, yang menyampaikan ilmu dengan ilmiah. Antaranya adalah Imam Muda Ashraf kita, subhanallah, yang saya hormati. Seterusnya barisan kaki tangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Depan-depan ni mungkin ada pegawai-pegawai, wallahualam. Jadi kita tak kenal ya mana-mana pegawai VIP dan sebagainya. Seterusnya muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi saya rasa DJ Sufian nak suruh saya jawab pendek je kan, sebagai mukadimah, betul kan? Masya Allah. Apakah perasaan yang sepatutnya kita ada bila saat sekarang? Nabi SAW bersabda, "Iza jaa Ramadan," apabila tiba bulan Ramadan, "Futihat abwabu jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba bulan Ramadan, maka akan dibukalah pintu-pintu syurga. Banyak pintu syurga yang akan dibuka oleh Allah pada bulan Ramadan. Syurga Allah ada berapa pintu? Ada berapa pintu syurga? 5. Pintu di BKL ada berapa? Tak kira kan? Dalam satu hadis Nabi, pintu syurga Allah ada 8 pintu syurga. Ke-8 pintu syurga Allah itu dibuka pada bulan Ramadan. Ada pintu syurga Allah namanya Babur Rayyan, Babus Siyam, iaitu pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Ada namanya Babus Sabr, pintu sabar. Sebab itu bulan Ramadan diberi nama Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Ada orang melalui Ramadan, dia membuka pintu sabar, pintu syurga sabar. Lalu dia akan dipanggil masuk melalui pintu sabar. Bulan Ramadan juga dinamakan Syahrul Jud, bulan kemurahan hati. InsyaAllah nanti Ustaz Ashraf akan jelaskan bagaimana murahnya. Tiba-tiba kan Ustaz Ashraf, Rasulullah lebih laju, lebih pemurah berbanding dengan angin. Di sana ada pintu syurga Allah, Babul Jud, pintu orang-orang yang pemurah. Allahu Akbar, subhanallah. Apabila tiba saja maghrib, insya-Allah pada Sabtu maghrib kan nak masuk tu, maka kita semua akan masuk ke gerbang pintu Ramadan yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Tetapi yang akan mendapat rahmat dan kelebihan adalah manusia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kurniakan ada tempat-tempat yang barakah, yang mana bila beramal dinaikkan berlipat kali ganda. Masjidil Nabawi bila salat digandakan 1000 kali ganda. Masjidil Haram digandakan 100,000 kali ganda daripada hadis Nabi itu. Dan sebagai umat yang terbaik, Allah kurniakan pula ada waktu-waktu yang mana bila beramal dilipat gandakan berkali-kali ganda, yang tidak dikurniakan kepada umat yang terdahulu. Allahu Akbar. Walaupun kita tidak pernah minta untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad, dan sesungguhnya sebagai umat Nabi Muhammad akan dicemburui oleh sekalian umat. Bahkan seluruh Nabi juga mengharapkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kelebihan yang Allah berikan yang tidak ada pada umat yang terdahulu. Nabi Nuh, Ustaz, berapa umur Nabi Nuh? Jangan jatuhkan maruah Aikim ya. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Alamak, saya berapa? Tolong Tolong Google kan. Kita ada Ustaz Google. Masya Allah. Nabi Nuh kalau dalam Al-Quran disebut melakukan dakwah saja dalam 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun. Dan sebelum itu Nabi Nuh dikatakan dah hidup lebih kurang dalam beberapa ratus tahun. Lepas dah habis tempoh berdakwah tu, hidup lagi. Umurnya lebih kurang 1300 tahun. Bayangkan kalau kita jumpa sama-sama kita, umur berapa? Baru 700. Umur berapa? 320. Memang takkan, tapi zaman tersebut memang begitulah umurnya. Dan umur Nabi paling panjang umur Nabi Nuh. Kita umat akhir zaman umur paling pendek.
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah kurniakan tempat-tempat yang barakah yang berlipat kali ganda pahala. Allah kurniakan pula waktu-waktu yang barakah yang pahalanya berganda, menyebabkan umur kita walaupun pendek, tetapi nilai ibadah, nilai pahala boleh lebih banyak daripada orang hidup 1000 tahun. Orang yang hidup 500 tahun. Sebab itu bila kita masuk ke bulan Ramadan dengan ilmu, baru kita faham betapa besarnya nilai Ramadan. Tapi ramai yang masuk tidak ada beza. Bila habis Ramadan, alhamdulillah, bukan lega dengan amal ibadah yang rasa lebih baik, tapi dah boleh makan dah besok. Alhamdulillah dah settle dah, dah ada tarawih dah, macam dah bebas dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis Nabi tadi saya sudahkan, kemudian saya akan serahkan. Nabi menyambung, wa khuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka. Maksudnya Allah menyukarkan, Allah memadam nama-nama ahli neraka yang Allah pilih, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk mencatat dia menjadi ahli syurga. Allah tutup ruang-ruang, pintu-pintu kejahatan, kecuali manusia yang masih mencari-cari jalan-jalan buat maksiat. Dan dibelenggu syaitan. Syaitan ini dibelenggu lehernya, tangannya, kakinya, seluruhnya, sehingga tidak mampu untuk menggoda, membisik dan melakukan kerja-kerja dan janji sumpahnya kepada Allah untuk menjadikan seramai mungkin manusia menyesat, sesat dan juga tidak bersyukur. Jin dan syaitan semakin tidak boleh menjalankan tugas-tugasnya. Tetapi tetap ada manusia di kalangan manusia yang telah menjadi syaitan dan iblis sudah sebati. Dan ini disebut oleh Imam Al-Ghazali, ia antara sifat akhlak buruk hati adalah apabila hati manusia itu memiliki hati sifat syaitaniyah. Syaitan dah tak heran dah. Bahkan mungkin syaitan kata ni lebih dahsyat daripada aku ni. Dia dah wakil syaitan lah. Yang mana kita akan lihat walaupun di bulan Ramadan, mereka masih menerukan maksiat dan tidak menghormati, jika tidak menghormati Allah, tidak menghormati pun bulan Ramadan. Subhanallah, muslimin-muslimat. Bayangkan kalau bos masing-masing, ni kan kerja semua di PKL ya. Bersegi-segi orang di PKL kan? Masya Allah, sebab kan dia bahagian bersih, memastikan, bukan bersih saja, masuk kesejahteraan, keindahan, jadi penampilan dia orang pun indah-indah kan? Subhanallah, okey. Dekat Ramadan ya. Auto bersih semua. Ya, ikhlas tak ni? Ya. Ya, subhanallah. Mesti bayangkan kalau bos di BKL kata, okey, bos di BKL kata, bulan Ramadan ni, kalau siapa yang bulan Ramadan, khas untuk bulan Ramadan, siapa yang boleh buat kerja dengan terbaik, penilaian terbaik, akan dinaikkan terus gaji kepada 2 anak tangga, contoh. Akan diberikan, itulah contoh. Akan diberikan bonus 3 bulan gaji. Okey. Kayu ukurnya adalah tarawih di masjid non-stop, tidak boleh miss. Kemudian khatam Al-Quran 2 kali. 2 kali khatam Al-Quran. Adalah lagi beberapa syarat. Qiyamul lail sekian dan i'tikaf paling kurang sekian-sekian. Agak-agak kita dapat buat tak? Subhanallah. Nampak apa? 3 bulan gaji. Lepas tu nampak ni naik gaji 2 anak tangga sekian-sekian. Lepas tu adalah sistem dia bina untuk mengesahkan, mungkin sampai masjid kena gini-gini dan sebagainya. Mungkin ramai yang boleh lepasi kerana adanya janji daripada manusia. Selama ini janji Allah yang paling ditepati. Janji dan hidangan yang Allah sediakan di bulan Ramadan itulah yang paling kuat dan paling terbaik, yang tidak ada sedikit pun keraguan untuk ditepati. Allah tidak ada lemah untuk menepati janjinya. Tetapi kerana nipisnya iman kita, kita tidak meningkatkan iman dengan ilmu, dengan kenal jatuh cinta kepada Ramadan, sehingga kita tidak bersungguh-sungguh. Bahkan ramai di kalangan kita tidak mampu khatam Al-Quran dalam tempoh 1 bulan Ramadan. Masa lagi culas menunaikan solat sunat tarawih. Lepas 5 hari dah rasa macam dah bagus, tinggal berapa hari sekian-sekian.
akhlak tidak berubah dan sebagainya. Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat dimana Allah sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini kita kupas betul-betul supaya kita jatuh cinta kepada Ramadan dan kita sangat memerlukan bulan ini sehingga kita tidak sabar untuk bertemu, dan doa kita sehingga kita berjaya menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Ustazah untuk taklimah kita. Jadi macam mana perasaan masing-masing bila Ramadan dah dekat ni? Rasa apa? Cerita dia awak kena mana kak? Kak? Happy tak happy? Macam mana? Saya nak ambil Happy tak happy ni? Saya pula nervous rasa. Dah lah aku nervous ni soalan daripada Ustazah Asma macam-macam Ustazah tanya. Kan? Tapi begitulah perasaan tu bercampur baur lah Ustazah sebab ada antara kita mungkin kan dia memimpikan Ustazah dah berapa tahun tak ada puasa daripada zaman aku balik dulu sampai sekarang ni 4 tahun puasa, perasaannya sama je, tahu-tahu dah habis, no ended already, tahu-tahu dah raya. Sebab apa? Sebab fikir raya. Tu nanti itu yang itu kita cerita tu simpan kejap lagi Ustazah ya, macam mana nak cerita tentang bila dah puasa nanti apa pula yang kita kena rasa. Tapi Ustaz Ashraf mungkin nak cerita dengan kita lah. Tadi Ustazah dah bayang-bayang, dah bagi hint sikit dah motivasi kita biar bagi semangat nak berpuasa ni. Macam tadi lah kalau ada bandar kita offer macam-macam gaji berganda-ganda untuk kita yang dapat jadi imam terawih lengkap, dapat hadir terawih, hore bagi semua tu, khatam Quran dapatlah berganda-ganda ganjarannya. Tapi kalau untuk yang berpuasa ni, apa motivasi yang terbaik, kelebihan Ramadan itu sendiri untuk kita jadi semangat masa puasa nanti Ustaz? Ustazah mic ni macam ni Ustazah? Okey Ustaz. Okey. Nanti dengan suara sebian pula kan? Sandak ke nak ke depan? Ikut Ustaz. Kalau sandak nampak besar Ustaz baik ke depan. Nampak tenggelam kan? Boleh Ustaz insyaAllah. Kuah lagi, selim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Sufian kita yang ceria, yang saya kasih Ustazah Asma Harun, Dibdi Korma, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat warga di BKL sekalian. Apa abang orang di BKL semua? Alhamdulillah. Saya takut Ustazah. Bila Ustazah ya pasang kamera ni saya takut. Sebab mak saya follower tetap Ustazah. Ustazah baru saja dia like dah. Dia like. Dia memang dulu dia tak tahu, dia tanya saya macam mana nak like. Saya ajak yang dislike itulah kan. Tapi memang dia minat. Kalau Ustazah like dia mesti. Saya masuk bilik mesti dia tengok Ustazah. Jadi saya risau kalau saya cakap nanti dia dengar lah. Mak, kalau orang rumah saya dia tak follow Ustazah. Dia follow saya seorang Ustazah. Ini nama. Yang tu memantau nama dia. Baik. Jadi saya faham ramai muslimat-muslimat sini. Memang daripada tadi sampai lelaki kena main duduk soft depan lah. Sebab orang perempuan nak penuh kat belakang Ustazah. Peminat Ustazah. Sofian, dia orang datang bukan kerana kita Sofian. Kerana Ustazah. Kita ni orang bilang je. Cuma orang lelaki je fan kita. Tak ada harapan tu. Tak ada harapan. Mereka pun minat Ustazah juga lah. Ustazah juga. Dia orang pun. Okay. Mana? Dah pakai dah. Bukan kat Ustazah. Banyak pula mereka Ustaz Ashraf macam buat misi pula dah. Ya, macam Al Jazeera okey. Yang ni macam majlis Oscar Ustazah. Jangan orang tampar kita ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Syukur. Lagi berapa hari? 5 hari. 5 hari ya? 5 hari. 5 hari. Kanu yad'un Allah sittata ashhurin. Bukan sahabat Nabi. Orang-orang dulu tuan-tuan 6 bulan sebelum masuk Ramadan dah doa dah. Sittata ashhurin an yuballighuhum syahr Ramadan. Kami minta ya Allah masuklah dalam bulan Ramadan. Masuk. Lagi 5 hari lagi insya-Allah. Jadi apa motivasi terbaik? Tak adalah kita kata yang terbaik melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dah bagi motivasi yang sangat banyak. Ustazah dah sebut semua. Sampai 8 pintu syurga. Pintu syurga Ar-Rayyan, pintu syurga Sabar. Tapi betul Ustazah, semua pintu syurga ini malaikat akan sambut. Macam tadi warga di BKL sambut kita Ustazah. Di depan tadi tu. Tapi malaikat dia akan sambut, "Salamun alaikum." Dia kata salam ke atas kamu. Sebab dalam syurga dia tak dengar benda-benda buruk. Tak dengar la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Orang mengumpat, orang kritik, orang kata, orang tak ada.
Semua perkataan yang illa qilan salaman salama. Semua ucapan baik-baik. Jadi bila masuk dalam syurga, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu, bima sabartum, dengan sebab kesabaran kamu. Dia tak sebut salamun alaikum bima sallaitum. Salam sejahtera kepada orang-orang yang masuk syurga, orang-orang salat. Salam sejahtera orang-orang puasa. Tak, dia sebut salam sejahtera orang-orang yang sabar. Jadi kita nak masuk bulan Ramadan ni, kita harap kita dapat nikmat kesabaran tu, insya-Allah. Jadi saya pun tak mau cakap panjang lah, disebabkan orang perempuan minat ustazah, yang lelaki pun tak ada harapan lah kat kita ustaz. Jadi kita cerita pendek-pendek sikit ustazah. Saya bagi ustazah cakap banyak ustazah, insya-Allah ustazah. Okey. View menurun, view turun ustazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ustazah, baiklah ustazah. Ustaz tadi kenakan saya ustaz nak. Baik. Live depan orang tuan-tuan. Nasib dia tak tampang saya atas stage lah. Allahu Akbar. Kat sini pun ustazah ceramah saya. Ustaz mana ustaz? Apa perasaan ustaz? Ustaz tak mai? Ustaz alhamdulillah. Ustaz tak mai. Oh ya. Kita sambung balik lah tuan-tuan. Cerita bab puasa kat mana tadi berhenti lupa dah. Masa waktu. Okey. Cerita bab puasa tadi. Okey. Okey, kita ni tuan-tuan, kita ni tuan-tuan nak puasa ni, kita nak ikut siapa? Kita dalam bab dunia ni, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Tapi dalam bab beriman, dalam bab puasa, aminu kama amanan nas. Kamu kena beriman seperti imannya manusia-manusia itu. Imannya manusia itu. Siapa manusia yang kita kena tiru? Maksudnya ada orang yang kita kena tiru dalam bab beriman. Salah satu yang disebut oleh Nabi, kurun yang terbaik. 300 yang terawal. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, sampailah kepada sahabat Nabi. Jadi kita pun cek balik. Bila ustazah sebut, tuan-tuan, diorang ni, sahabat-sahabat Nabi ni, nak masuk Ramadan, yang saya sebut 6 bulan tadi tu, sehingga Yahya Ibn Kathir menyebut, kami doa ni, Allahumma sallim li ila Ramadan. Doa ni berkali-kali nak masuk Ramadan. Saya ustazah bila sebut Seremban, saya baru 2-3 hari sudah ceramah di Seremban. Saya ingat surau tu. Sebab itu surau terakhir ceramah Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Saya ingat Datuk ni orang yang bagus, tuan-tuan. Dia tegas, straight. Kalau dengan dia pun dia akan, kalau Ashraf, dia kalau tegur. Datuk tegas, wibawa Datuk. Datuk meninggal beberapa hari sebelum Ramadan. Ceramah di surau itu. Surau tu malam dia ceramah, besok harinya lepas subuh Datuk meninggal dunia. Abu Hasanuddin. Saya ingat semua orang kenal Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Tajuk malam tu ustazah, ceramahnya berkenaan Ramadan. Tajuknya adalah andai ini Ramadan terakhir buatku. Dia dalam ceramah Datuk semangat, tapi kita siapa sangka, kita pun tidak tahu adakah ini Ramadan terakhir untuk kita ataupun tidak. Kalaulah ustazah sebut umur Nabi Nuh, berapa tadi umur Nabi Nuh? 1300. Ingat sampai mati ya. Okay. 1300. Okay. Umur Nabi Nuh. Tapi umur kita, a'maru mati ma baina 60 wa 70, antara 60-70 tahun saja umur kita. Kita akan mati tuan-tuan, dan kita akan hidup selepas ini berbilion tahun. Hidup hari ini ada mati, hidup selepas ini tidak ada mati. Berapa Ramadan lagi yang perlu untuk kita berubah? Berapa Ramadan lagi yang perlu untuk kita buat yang terbaik? Ramadan ni kalau ustazah nak baca hadis berkenaan dengan kelebihan motivasi Ramadan, banyak, tapi saya nak petik satu. Tuan-tuan bacalah hadis, ustazah sebut futihat abwabul jannah, syurga pintu dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, neraka ditutup pintu, wa sulsilatis syayatin, syaitan terbelenggu. Apa lagi? Orang yang berpuasa mulutnya kadang kita tak selesa kan, betul? Sebab mulut kita berbau. Tetapi Nabi sebut sesungguhnya orang yang berpuasa mulutnya lebih harum daripada haruman kasturi dalam syurga Allah.
Kita pun dapat semangat. Kita baca hadis Nabi tentang sedekah. Kita baca hadis Nabi tentang man qama ramadanan imanan. Siapa bangun penat malam hari, qama penat tarawih, penat solat malam, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya nak petik tuan-tuan. Ni ustazah. Kalau kita baca hadis berkenaan puasa, bab zikir, bab qiraatil Quran, bab doa, bab puasa, tuan-tuan dekat belakang doa, belakang hadis bab puasa biasanya disebut, disertakan bersama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tadi saya sebut man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa bangun pada malam hari, Allah ampun dosa-dosanya yang lalu. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa pada pagi hari, Allah ampun dosa-dosanya yang lampau. Tuan-tuan, Ramadan sebenarnya dalam tema besar cerita tentang Allah nak maafkan kita. Sebab itu kita bimbang. Wala aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah. Kalau kita mengaji bab perang, tuan-tuan, ada dalam surah Taubah banyak bab perang. Diceritakan Allah suka kepada orang yang bila berangkat ke satu tempat, dia buat preparation. Walakin karihallahu bi'athahum fatabathum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Ada orang bila nak berperang, dia tidak buat preparation. Allah benci dengan orang yang ada benda besar tetapi dia buat relax. Dia sebut saja, seronok ni Ramadan tiba. Dia seronok aja. Tapi dia tak faham kenapa dia seronok. Dia tak buat preparation. Sedangkan ada amaran daripada Nabi SAW bab keampunan ni. Tadi kita sebut Allah nak ampun, Allah nak ampun, Allah nak ampun. Tapi hadis masyhur ustazah pun, saya pun tengok live ustazah juga ustazah. Tapi tak tahu ustazah baca tak baca hadis tu, tapi lebih kurang lah saya mereka lah. Hadis berkenaan Jibril naik atas tangga mimbar tu. Hadis tu hadis yang membuatkan kita risau. Nabi naik atas tangga mimbar, Nabi kata amin. Tuan-tuan pernah dengar kan hadis ni? Nabi naik semartaqa darajat tsaniyah, naik anak tangga kedua, Nabi kata amin. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, tak pernah engkau naik atas tangga mimbar engkau sebut amin? Tak pernah. Kenapa engkau sebut amin ya Rasulullah? 3 kali. Nabi cakap, aku mengaminkan doa Jibril alaihi salam. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah buat dosa, tapi dia doa sudah semestinya makbul. Diaminkan oleh seorang rasul, faddaltu 'alal anbiya, nabi paling mulia, Nabi Muhammad. Takut doa itu. Antara doanya, siapa mendengar nama Nabi Muhammad disebut tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad, celakalah orang tersebut. Dan dengar orang sebut Muhammad tapi dia tak selawat langsung. Selawat ni simple je, 4 perkataan minimum. Salla Allah ala Muhammad, paling simple. Minima sallallahu ala Muhammad, itu paling simple. Nak tambah panjang-panjang, sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina, silakan. Tapi takkanlah yang 4 wording tu pun tak boleh nak sebut. 1, Nabi kata amin. Doa yang kedua, man adraka abawaihi aw kilahuma aw kibarahuma. Siapa yang memiliki mak ayah yang tua yang uzur tetapi anak tersebut tidak boleh masuk syurga Allah, celakalah anak tersebut. Panjang huraian hadis ini. Nak menggambarkan bila Allah bagi mak ayah yang tua yang uzur, Allah nak bagi syurga untuk anak, tapi anak tu tak ambil penting mak ayah yang tua yang uzur. Tak semua orang dapat mak ayah yang tua yang uzur, tuan-tuan. Bila Allah bagi mak ayah yang tua yang uzur, Allah nak bagi syurga. Nabi kata apa? Amin. Amin. Celakalah untuk orang itu. Doa yang ketiga apa? Man adraka Ramadan. Siapa yang sempat masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan semualah. Doalah bagi masuk. Boleh? Amin lah bagi masuk lah. Kita pun nak dapat. Apa kata Nabi? Bu'dan. Sebahagian riwayat sebut raghima anfun. Raghima anfun ni macam tersembam lah. Orang belah utara bagi tersembam. Orang belah KL bagi apa? Tersembam. Apa? Tersungkur. Tersungkor. Tersembam ni tuan-tuan, dia macam tak ada lak lah. Kan? Pakcik tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, gaut tak ada, tiba-tiba jatuh dalam tandas. Kita dengar Allah. Tersembam ni macam
Orang kata tahu betul lah Nabi sebut raghima anfun, celaka besarlah orang yang sempat masuk Ramadan, dia keluar daripada 30 hari Ramadan, Allah tak ampun dosanya, celakalah orang tersebut. Nabi kata habis. Yang tu yang kita bimbang tu. Tu yang saya sebut motivasi lah, cerita apa pun bagi saya secara personal lah Ustaz. Tadi kita cerita hadis lah apa semua. Bagi saya personal lah. Tak ada yang lebih besar dalam bulan Ramadan melainkan Allah ampun dosa-dosa saya. Allah ampun dosa-dosa kita. Tak ada usah. Kita dosa banyak, duk cakap merata dengan orang tuan-tuan. Cakap banyak, dosa banyak. Orang mungkin nampak baik, kita tahu kita dengan Allah. Sebab itulah kita harap Allah ampun dosa pun dah. Allah maafkan kita. Sebab itu disebut banyak kali wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. 2-3 ayat sebut. Wa kamu bangun sahur, kamu bangun waktu sahur, jangan lupa istighfar, minta ampun kepada Allah. Tu kita tak sabar masuk Ramadan. Jadi insya-Allah untuk pusingan yang terakhir ini saya satu pusingan Ustazah. Satu cukup Ustazah. Cukuplah. Cepat now Jadi saya harap kita semua tuan-tuan dapat masuk Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Doalah, doa. Tuan-tuan boleh doa ke orang. Allah kalau kita tak nak doa kat kita, doa ke orang. Saya selalu pesan, doalah. Kawan kita mungkin ada tak ada Sofian, dah meninggal kawan kita. Contoh, ya Allah ampunlah dosa dia. Mak ayah tak ada, ya Allah ampunlah dosa mak ayah kami ya Allah. Dia tak ada. Tuan-tuan duduk dengar ceramah, tuan-tuan boleh tak doa kat ustaz? Boleh. Ya Allah ampunlah dosa Ustaz Ashraf, ampunlah dosa Ustaz Sofian, ampunlah dosa Ustazah Asma. Doa kan, insya-Allah Allah bila kita doa untuk orang, Allah akan bagi juga keampunan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Maulana Ashraf untuk sentapan hati juga lah. Sentapan hati. Mula-mula fikiran dan kira-kira semangat-semangat dengar tu sentap juga tuan-tuan. Bila Ustaz Ashraf tanya nak berapa kali Ramadan lagi, berapa kali Ramadan lagi, kita nak betul-betul cari raih peluang untuk keampunan yang kita harapkan selama ni kan. Jadi insyaAllah kita harap nanti kita semua berbahagia bila disambut oleh para malaikat di pintu syurga yang menyatakan salamun alaikum bima sabartum. Bahagia tak macam tu kalau masuk syurga disambut malaikat tuan-tuan? Bahagia tak bila kita nanti bila tiba bulan puasa kita pun rasa dapat semua ganjaran-ganjaran yang besar dan berganda itu? Bahagia tak? Bahagia ke? Sebab mungkin masa-masa tengah berkira-kira nak buat apa bulan Ramadan nanti ni. Bila dah dapat semangat daripada Ustazah Asma, daripada Ustaz Ashraf hari ni, tambah-tambah lagi bila bulan puasa nanti, bulan kesabaran Ustazah. Saya yakin tuan-tuan para pegawai buat puasa kita, mungkin ada banyaklah benda-benda yang nak disabarkan kan bulan puasa nanti dengan kerenah-kerenah warga bandaraya. Di pejabat pun mungkin ada ujian-ujian yang kadang-kadang bulan puasa ni lah datang ujian-ujian yang menguji kesabaran. Jadi Ustazah, ada orang dia pilih bulan puasa ni untuk silent mode. Silent mode. Flight mode pun ada. Lemah je. Dia kata tak apalah, kemahalan nak cakap dengan orang. Sampai kerja pun dia malas nak buat kerja. Sembahyang pun lah malas saja. Kalau pun ni contoh. Rasa macam bila dengar azan tu, bila lah nak azan maghrib ni, ya Allah. Macam mana Ustazah nak elakkan daripada rasa malas-malas, lemau-lemau bila tiba bulan puasa pula? Ni kisah tempat lain ni Ustazah, bukan KL ni Ustazah, bukan. Tiba punya Uganda lah kot. Subhanallah, alhamdulillah banyak yang kita dapat daripada Ustaz Ashraf. Subhanallah, kepada mak Ustaz Ashraf. Sempat saya Ustaz nak jumpa ibunda Ustaz Ashraf ni. Dah beberapa kali dah Ustaz cakap macam tu, rasa macam walaupun tak pernah jumpa ada rasa sayang kan. Sayang, mudah-mudahan makcik tiba dah macam hajah kita akan bertemu satu hari nanti. Amin. Subhanallah, muslimin-muslimat yang Allah sekalian, macam Ustaz Ashraf sebut, kita banyak dosa kan. Banyak dosa. Dosa dengan kita mula menanggung dosa bermula daripada kita balik. Semua dah balik tau. Dan terlebih balik, dan bapak balik, dan mak balik, jangan. Kalau pun ada wanita yang dia tidak pernah di dalam hidup sekalipun, automatik umur 15 tahun balik. Janganlah 20 lebih 30. Saya tak tahu, tak balik lagi. Sebab memang ada ujian bagi wanita dia tidak ada dalam hidup.
Kau tahu orang lelaki tak mimpi-mimpi. Mak bertanya, dah mimpi belum? Belum, tak dah mimpi apa-apa. 15 tahun aku balik bukan semata-mata dengan mimpi ataupun dengan haid dan sebagainya. Masya Allah. Kita dah bermula menanggung dosa. Kita dah bermula buat dosa dengan kawan-kawan sekolah, buat dosa dengan guru-guru. Kita dah melompat daripada sekolah menengah lagi. Itu kemahiran yang tak perlu dilatih pun. Ada yang berusi dah beserta melompat kan, beserta berubah. Kemahiran yang na'udzubillah ini tadi adalah daripada bukan fitrah, tetapi bisikan syaitan dan hawa nafsu kita. Kita mula mengumpat guru-guru. Kita ada klik-klik. Kita dah lupa dah siapa orang yang kita sakiti masa sekolah menengah itu. Siapa orang yang kecil hati dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita. Kalau kita kan tak tahu berapa ribu orang dah masa kita peringkat menengah. Masuk universiti, kita kadang mengumpat, mengata besar buruk pada penjara, pada kawan-kawan se-universiti dan sebagainya. Lepas tu kita masuk alam pekerjaan. Makin ramai manusia kita berurusan dengan staff, sama-sama dengan orang awam, dengan bos yang kita tak puas hati, bos dengan staff. Lepas tu kita kahwin. Dosa kita dengan suami, dosa dengan isteri, kawan-kawan banyak dosa suami dengan isteri. Tetapi sebab Allah besarkan kedudukan suami ini, sehingga suami rasa kurang sikit dosa dia berbanding isteri. Soalannya, bila dalam rumah tangga, lebih banyak dosa isteri dari akhirat. Allahu Akbar. Sedangkan bila Nabi ditanya, Mani Muflis, Nabi tanya, Mani Muflis, siapa orang paling muflis di akhirat kita? Lalu Nabi pun, sahabat menjawab, La dinarun wa la dirhamun. Tidak ada dinar, tidak ada dirham, tak ada tu. Lalu Nabi kata tidak. Orang yang paling muflis adalah orang yang datang dengan pahala ibadahnya, salatnya, puasanya, sedekahnya, ibadah orang baik. Tetapi kerana dia telah menzalimi manusia ketika saat hidup dia. Zalim ni hukum lah. Bukan sekadar kena tampar kan, kena ejek tampar ke tumbuk ke terajam ke. Bukan itu, kita nampak itu baru zalim. Tetapi apabila, subhanallah, macam mana mak ini tak? Tetapi apabila subhanallah tidak menjalankan tanggungjawab, maka itu zalim. Subhanallah, muslimin-muslimat kita bimbang. Kita jadi orang yang benar-benar muflis. Kalau bankrupt di Malaysia ni tak boleh buat pinjaman ke dan sebagainya, kita boleh minta tolong manusia lain. Tapi muflis di akhirat, kita nak minta satu pahala daripada anak sendiri, anak tak tahu. Percayalah. Minta dengan isteri yang kita sayang, yang kami kapal ni, bagilah satu pahala istighfar. Dan muflis ni, isteri pun tak tahu lagi. Saat di pada mahsyar itu, neraka yang mengenang jurang di hadapan, kita perlu meniti titian sirat dulu untuk menuju ke syurga yang berada bukan di hadapan mata, melihat keturunan bawahnya yang jarak rasa panas neraka itu 500 tahun perjalanan sangat menggerukan. Sebab itu masing-masing tidak ada jaminan jika pergi satu sumur, timbangkan diri masing-masing. Sebab itu Nabi kata itulah orang yang sebenar-benarnya muflis. Masya Allah, Allahu Akbar. Dosa seorang lelaki kepada isteri banyak, seorang suami. Dosa ibu ayah terhadap anak-anak banyak. Dosa kita dengan Allah. Dosa orang yang kita bersangka buruk, kita tak kenal. Hari ini mudah sangat buat dosa dan street. Dosa itu sangat mudah. Manusia saling membenci. Kenapa sebab? Disebabkan ada isu viral. Kita pun tak pernah jumpa orang tu in person. Kita pun tak pernah orang tu buat jahat pada kita. Tapi tengok ada orang, ya ada lomba. Lepas tu kita pun tiba-tiba dengan suami kita dua orang. Yang mana orang tu tak buat buruk pada kita, tapi buat buruk pada orang lain tu. Riba al-namimah la yadkhulul jannah. Pengadu domba tidak masuk syurga. Terlalu mudah buat dosa di media sosial. Ada 4 jenis kategori dosa. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kita tahu dan tidak tahu. Ramai manusia tidak tahu dia sebenarnya melakukan dosa. Dosa yang kita ingat dan lupa. Kalau kita buat list sekarang, muslimat sekalian, sekarang kita ingat balik dosa apa minggu lepas kita buat, tiba-tiba macam bela. Macam tak ada. Tak ada. Tak, maksudnya kita lupa dosa kita. Lupa. Kau tanya semalam dah lupa. Semalam dah lupa. Maksudnya lebih banyak dosa kita lupa daripada kita ingat. Kemudian dosa yang sengaja dan tak sengaja.
taqaddama min dhanbi. Subhanallah, muslimin. Bila Ustaz Asyar sebut hadis Nabi itu, man qama Ramadan atau kama qala man qama Ramadan, dulunya hadis sahih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, hadis yang kedua, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan, yang membangunkan Ramadan dengan ibadah-ibadah, bukan dengan puasa saja. Dia membangunkan Ramadan dengan qiyamul lail, membangunkan Ramadan dengan tadarus, membangunkan Ramadan dengan sedekah, membangunkan Ramadan bagi makan orang buka puasa, menghidupkan Ramadan. Qama ni berdiri, menghidupkan Ramadan. Shama, berpuasa Ramadan. Ghufira imanan wa ihtisaban, Nabi kata. Dengan keimanan, dengan kepercayaan, dengan keyakinan, tidak ragu-ragu sedikit pun janji Allah yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Ihtisaban. Kalau kita belajar matematik, ada satu matematik dalam bahasa Arab dipanggil ilmu hisab, yang kita akan dikira besok. Dan sebagai ulama kata masuk ihtisaban, dia menghitung-hitung amalannya. Nak jadikan motivasi ini dihitung-hitung amalannya. Subhanallah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan dosanya yang terdahulu. Apapun umpama tak pernah buat. Kalau buat salah dengan manusia, manusia mungkin maafkan, tapi lupa mungkin tak. Tapi apabila Allah mengampuni dosa seseorang hamba, Allah pandang umpama dia tidak pernah buat dosa. Ada orang tanya nanti dekat akhirat, bila Allah buka balik buku tu, kitab tu, adakah kita akan ada dicatat juga dosa yang pernah kita buat yang telah diampunkan? Ulama mengatakan jika Allah diampunkan, Allah delete. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin-muslimat yang Allah sekalian, semalam pun saya ada satu ceramah, lepas tu ditanya satu soalan ni daripada audien ni. Dia kata, Ustazah, saya nak tahu pasal sunat ni, Ustaz, sunat rawatib. Dia kata sunat rawatib yang dapat dapat syurga tu, dia kata, yang dapat syurga. Saya ni bukan, kita bukan ingat semua tak Ustaz. Kita tahu ada sunat rawatib yang diberi kelebihan Allah bina istana di syurga, dan Allah mengampuni segala dosa, dan dia diampuni segala dosa dan dibina untuknya istana di syurga. Saya pun terus bukalah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, terus membahaskan tentang hadis tersebut. Jadi merupakan hadis yang sahih, hadis yang kuat, hadis yang diyakini, yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan solat sunat rawatib 12 rakaat satu hari. Jadi saya nak share ilmu ni sebab saya pun rasa dekat nak buat sunat rawatib yang mana Allah akan dirikan istana di syurga. Dekat Malaysia ni pondok rumah macam istana. Ustaz biasa boleh jemput ceramah kan? Siap tak Ustaz? Ustaz ada jemput kan? Tak ada. Tentang soalan je Ustaz. Ya, lain tak roti je. Ya, tak roti je. InsyaAllah siap pula. Nanti kita jemput ya. Boleh. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz Asyar, kadang-kadang kan VIP jemput kan? Tak ada. Saya pun mondok. Tak baik. Kita dah syakkan. Tak baik. Akan tujuh. Ada kan Ustaz kan? Ustaz pun dia saya tahu. Ustaz tadi tahu dia 84. Tak, Ustaz 84 85. Saya 30-an tak? Wih, nanti sana nak cari lelaki susah ya? Soal tu siasat dia macam. Tapi saya kakak kan? Saya 83. Saya kakak kan? Jadi adik jangan berani dengan kakak. Saya kakak, okey. Subhanallah, Ustaz, kalau kita pergi rumah semalam pun sebenarnya sebuah rumah VIP. Saya jarang terima, tapi ada sebab lah. Akhirnya saya pergi. Susah nak terima kalau jemputan ke rumah. Tapi bila kita tengok rumah yang tersegar indah, sangat cantik, luas pun 1 ekar, bukan sangat kolam-kolam biasa, air terjun pun ada, lepas tu bukannya binatang-binatang biasa, macam zoo pun ada, dengan sangkap. Kita kalau duduk sangat kecil, sangkap besar sampai atas. Saya kata, ya Allah, ibarat istana di dunia, tak habis nak pusing lah, terlampau besar. Tetapi sebaik saja kita ambil nyawa, tinggalkan sekelip mata. Sekelip mata ada tinggal. Allahu Akbar, subhanallah. Tak apa tak dapat istana di dunia apabila kita mula mencintai istana Allah di syurga. Bila kita belajar Al-Quran, baca
juga Allah, nikmat-nikmat yang Allah sediakan, membuatkan bila kita nampak hebat macam mana pokok masa solat, kita tak rasa apa. Kita tak rasa naklah macam di rumah dan kita cuma okay, alhamdulillah, cantiknya, subhanallah, rezeki Allah bagi. Lepas tu dalam kuliah saya malam tadi saya sebut, kenapa bila minta rezeki kan Ustaz? Kan macam contoh Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas, bila minum air Zam-Zam, doa dia, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Dalam hari-hari Nabi, kalau rezeki, isi rezeki yang luas, wasi'an, bukan rezeki kathiran, bukan rezeki yang banyak. Ada beza. Subhanallah, saya sebutkan rezeki kita nak luas, yang mana rezeki itu boleh dinikmati oleh ramai orang kita perantara. Ramai asal fakir miskin boleh menikmati rezeki Nabi kita. Banyak institusi, tempat-tempat pondok madrasah boleh menikmati rezeki yang Allah berikan melalui kita. Yang mana orang yang diberikan rezeki yang luas, walaupun nikmati, rezeki itu tetap akan memberikan pahala yang berpanjangan. Jadi dia tidak pernah terputus dengan hartanya. Tetapi orang yang rezeki dia banyak, dia hanya mengumpulkan harta, menambah-nambahkan aset. Dia bukan sekadar dapat kebaikan daripada harta yang banyak, tapi dia menanggung beban hisab yang sangat berat di dalam mahsyar sampai di dalam alam mahsyar sampai ke mahsyar. Allahu Akbar, subhanallah. Yang saya nak berkongsi 12 rakaat yang disebut dalam hadis Nabi tentang siapa yang beramal 2 rakaat. Kita cuba dekat bulan Ramadan, tapi takut mati dulu sebelum Ramadan, cuba buat hari kita besar. Sebab tak tentu ni kita bertemu Ramadan. Siapa boleh buat? Nabi kata siapa yang buat satu hari 12, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, kemudian 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Subhanallah. Cukup tak 12? Saya ulang lagi sekali. Muslimin muslimat, ini syurga, ini istana di syurga ni, bukan di dunia ni. Siapa nak istana di syurga kat tangan? Nak ke tak nak? Subhanallah, semua nak. Wajib kena, walaupun saya cerita tak faham ni kan? Subhanallah, cakap dia nak dulu istana di syurga. Tak tahu besar mana, tidak nampak dinding, tidak nampak atap. Dunia bagi syurga, bagi orang yang terakhir masuk syurga pun jadi seluas bumi dan langit berkali ganda. Kita tak boleh bayar istana di syurga ni bagaimana nikmatnya, iaitu solat sunat rawatib yang mengiringi solat fardu. Sebelum solat subuh dah azan, jangan sebelum azan, dah azan 2 rakaat sebelum subuh. Dan kita tahu kelebihannya lebih baik pada dunia dan isinya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Lepas tu solat zuhur 4 rakaat dan 2 rakaat selepas zuhur. Jadi zuhur 10 rakaat. Ingat ke berat? Berat. Itu yang paling berat. Cabaran paling berat zuhur. Waktu suntuk, sibuk, kita penat, kekenyangan. Tetapi Allah melihat hamba tu dalam keadaan situasi begini, tetap bersujud, tetap berdiri, tetap rukuk, memujiku, berdoa kepadaku, sampai Allah nak sediakan Islam. Asal tak ada. Maghrib selepas, isyak selepas, cukup 12 rakaat. Allahu Akbar. Kalau kita rasa tak kuat sekarang, insya-Allah mudah-mudahan kita kuat, sebab tengah hari kita tak ada makan. Bagi tahu isteri, ini suami-suami yang saleh. Kita boleh nampak wajah-wajah orang-orang baik ni. Subhanallah, ni pun suami-suami yang saleh ni, yang abang tak mampu sediakan yang terbaik di dunia, tetapi abang akan berusaha untuk mendapatkan istana di syurga. Jadi seorang suami yang termotivasi, dia jaga solat sunat rawatib ni, sebab insya-Allah dengan cita-cita dia tersebut, mudah-mudahan ada istana memanggil masuk isteri dan anak-anaknya sama. Dan bagi suami yang berkata begini, saya ingat pula apa ni Syekh Ustaz Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna dalam buku yang ditulis tentang cinta di rumah Imam Hasan Al-Banna, bila saat dia nak bina markas untuk kembangkan dakwah, dia minta orang angkut barang-barang dalam rumahnya.
angkut sofa, angkut almari, angkut rumah jadi kosong, takut. Subhanallah. Kita boleh tak orang macam tu kalau suami kata yang abang kita ni angkut dia sofa-sofa, nak lahir macam mana? Kan? Kita tak akan sanggup. Tetapi apa yang Imam Hasan Al-Banna tanam dalam hati isteri bila isteri tanya, kenapa kamu boleh buat macam tu dan kamu biarkan saja suami angkat harta-harta yang dikumpulkan, bukan harta banyak pun, memang hidup dalam keadaan baik. Yang sedia ada pun tak cukup, kita pun nak bagi untuk kemudahan markas. Lalu ditanya, kerana suamiku sedang menyiapkan istana di syurga Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin sekalian. Sebab itu kita ni perlu ada perancangan jangka masa panjang. Rancangan jangka masa pendek dunia, jangka masa panjang akhirat. Kita tengok anak kita, tengok, wow, rumah tu besar. Tapi insyaAllah nanti rumah kita lebih besar di syurga. Syurga akan menutup segala kekurangan di dunia. Bila cakap macam tu, insyaAllah, siapa yang melunakkan hati anak untuk rasa cukup dengan rumah sedia ada? Allah. Sebab kita terus sebut syurga Allah. Wow, hebat kita ni, hebat kita umi, hebat kita ni. Subhanallah, insyaAllah. InsyaAllah rezeki dapat ini. Kalau tak dapat, kita yang jauh lebih hebat di syurga. Amin. Cepat, hati anak bersih. Subhanallah, Allah Akbar. Tapi percayalah, orang yang jaga solat sunat rawatib, orang yang jaga ibadah-ibadah di bulan Ramadan, Allah akan ubah hidup dia di dunia lagi. Rizki walaupun sama, gaji tak naik pun sama-sama, tetapi lapang, luas, boleh memberi manfaat. Allah jaga barakah dan sebagainya, Masya Allah. Kemudian Allah jadikan anak-anak baik, soleh-solehah, ketenangan dalam rumah tangga dan lain-lain. Jadi Bapa Adam, Ustaz, saya tanya soalan pada Ustaz boleh? Ya Allah, apa dia Ustaz? Saya kata nak ceramahan. Masya Allah. Ustaz, bila sampai bulan Ramadan, dia jadi ada satu isu. Wanita mula tanya, mana lebih afdal, solat di rumah ke di masjid? Makcik ni dia umur 60 dan 50. Kan? Jadi mana lebih afdal ni, nak solat tarawih di masjid ke di rumah? Subhanallah. Itu soalan Ustaz. Lepas tu soalan pada Ustaz Ashraf. Tadi Ustaz memang katalah sebab soalan daripada tu, daripada saya belum dah lagi. Ustaz, sekarang kan masalah pandemik ni kan Ustaz. Semalam pun saya ditanya soalan ni daripada seorang kita. Dia plan untuk solat tarawih, dia dah siap dengan Ustaz kat rumah. Sebab dia kata saya nak jaga suami saya, anak-anak saya, tapi suami dia kurang setuju. Jadi dalam situasi sekarang, adakah kita nak, kalau ialah nak promote hidupkan Ramadan di masjid, di rumah Allah. So bersalah jadi bila dalam situasi begini, wallahualam, sila diri dulu. Masya Allah. Bila saya tak boleh rehat. Saya punya pandangan yang mana tu. Orang perempuan seronok elok di masjid kan di rumah. Kita dengar Al-Fadhil Ustaz Syed. Ustaz tahu tak yang saya nak macam adukan soalan kepada Ustaz Ashraf? Saya nak pegang yang sama. Sekali Ustaz Ashraf dapat soalan. Tapi boleh Ustaz tanya mana? Okey, baik. Terima kasih Ustaz Asma. Masya Allah. Satu baik-baik kata Ustaz Asma tu masuk ke dalam hati kita. Sahabat-sahabat kita pun dah cuba, dah ada azam tu nak tunaikan, nak cuba usahakan solat sunat rawatib, di samping memperkemaskan solat-solat yang wajib, tambah-tambah lagi nak sampai bulan puasa nanti Ustazah. Betul Ustazah soalan yang tadi dua lepas Ustazah sekarang. Dan macam mana? Perempuan okey semua? Okey, insyaAllah nampaknya bila nak tak nanti bila datang bulan puasa kita dapat buat apa yang Ustazah Asma, Ustaz Ashraf sebut tadi, nak ke tak nak? InsyaAllah nak tak nanti kita dapat syurga yang tertinggi, terbaik untuk kita semua yang hadir pada hari ini, insyaAllah nak tak nanti kita masuk syurga dengan ahli-ahli keluarga kita, tuan-tuan dan puan-puan. Nak kan kita insyaAllah moga-moga sangat berharap asbab daripada forum kita hari ini sedikit sebanyak kita dapat buat persiapan terbaik untuk Ramadan. Jadi saya macam mana tadi? Yang soalan tadi tadi berapa tahun yang umur dia? Dia kata boleh ke kalau dia nak tunaikan solat tarawih tu kat rumah je, nak jadikan masjid ni kat rumah. Selain itu Ustaz, tambah pula dengan soalan saya ada soalan moderator Ustaz sikitlah cerita. Tadi Ustaz dah sebutkan cadangkan solat rawatib 12 rakaat. Ustaz, sebenarnya saya cadangkan rawatib tu sebab memandang tarawih orang walaupun bukan Ramadan susah juga nak jaga. Sebab melibatkan tarawih, lepas sudah tidur lambat, kadang moreh lagi. Jadi
tetap juga bangun pagi cukup-cukup kan untuk sahur. Jadi insya-Allah jangan menampung sunat rawatib pada siang. Sebelum kena mikrofon. Okey, subhanallah. Nanti kan mak Ustaz Aisyah tak dengar. Ya, You Ustaz tak smart pilih. Jadi Ustaz, ada satu yang saya ingat tak sama dengan Ustaz Abdullah Ta'ala sebab sangat praktikal apa yang Ustaz ajarkan itu. Kita nyanyi waktu pun kadang-kadang terlanggar lagi Ustaz. Kita disibukkan dengan macam-macam Ustaz. Jadi macam mana Ustaz kita nak memperkemaskan dan nak kata yang tak terlambat lagi sebenarnya untuk jadi yang terbaik dan lebih baik untuk Ramadan kali ini. Silam. Okey, baik, terima kasih. Saya kalau forum Ustazah semua ni, saya kena banyak jaga bahasa, jaga akhlak, dan jaga lah. Karena Ustazah dia tak tazkirah orang, yang ceramah piano dia pun dia tazkirah juga. Jadi Sofian tu biasalah. Terima kasih Ustazah. Bila Ustazah sebut dosa suami dengan isteri banyak, Ustazah tengok muka saya rasa berdosa banyak. Jadi tuan-tuan tak apa kita sambung bab semayang. Semayang ni orang lelaki ni tak ada masalah. Orang lelaki ni memang clear. Solat yang afdal di masjid orang lelaki. Even solat jemaah, solat fardu di masjid. Kalau orang kata ustaz, saya nak solat dengan family. Orang lelaki nas dalil tunjuk kuat tetap di masjid. Jadi apa yang solat sunat, solat dengan family di rumah, kalau berjemaah solat sunat. Okey. Okay, kalau bawa anak-anak bolehlah. Sekarang mungkin dah dibenarkan 1 April ni kanak-kanak boleh pergi ke masjid. Solat sunat afdalnya di rumah. Hampir ke semua solat sunat afdalnya di rumah, melainkan beberapa solat sunat. Antaranya solat Aidil Fitri wa Aidil Adha. Solat ini ditunaikan di musalla. Nabi bukan solat masjid, di musalla. Musalla maksudnya tempat lapang. Sebab itu raya nanti yang datang haid ataupun tak datang haid pergi ke tempat salat hari raya. Ini sunnah. Jadi kami tak boleh solat ustaz? Ya, tak boleh solat duduk dalam kereta, dengar khutbah dan aminkan doa tok khatib. Kerana Nabi suruh, wahai lelaki, panggil family kamu, wanita yang ada haid, yang datang haid ataupun tidak, datang. Jadi orang perempuan hari raya tinggallah ketupat, lemak. Orang KL dia orang raya tak, dia orang curus, tinggal curus. Kita kampung Ustazah, kita lemang, ketupat, tinggal sekejap. Curus tu macam Pak Tongko tu. Tinggal mai solat sunat, solat istisqa, solat minta hujan. Solat minta hujan contoh di BKL nak minta hujan. Siapa nak jadi imam? Ustaz Ashraf ke? Tak. Datuk Bandar jadi imam, Menteri Wilayah jadi imam, Sultan jadi imam. Dia afdal. Al-imamul adil. Untuk negara bila diminta doa, makbul doa dia. Imam yang adil. Jadi kena faham, ada solat sunat yang digalakkan. Termasuklah salah satu yang sahabat kata, aku jatuh cinta. Solat sunat yang ni aku jatuh cinta, iaitu solat sunat tarawih. Apabila Nabi keluar daripada rumah dan Nabi solat malam secara berjemaah. Jadi sahabat seronok selalu solat malam seorang-seorang di rumah. Tapi kali ini solat di dalam masjid dengan sahabat. Dan diteruskan zaman Umar siap lantik imam. Dia tak lantik dia jadi imam. Dia tak lantik Abdul Rahman bin Auf. Dia tidak lantik Uthman bin Affan. Dia lantik Ubay bin Ka'ab kau jadi imam. Dia lantik orang Quran. Sebab tu kita bagi budak-budak tahfiz kadang baca Quran. Sebab Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Nak dengar Quran ni, nak dengar Quran. Untuk orang perempuan, Umar lantik imam. Ada juga untuk imam orang perempuan. Kalau orang perempuan buat satu tempat, lantik Sulaiman bin Abi Hathmah. Dalam riwayat sebahagian menyebut Tamim Ad-Dari jadi imam untuk orang perempuan. Okey, itu bab solat tarawih. Jadi ustaz, nak sembahyang mana ni? Ini bukan isu sebelum pandemik. Pandemik cerita lain. Pandemik orang PKP, tuan-tuan tak boleh, perempuan tak boleh pergi, itu cerita lain. Ini boleh pergi. Okey. Boleh pergi, memang ada pandangan mazhab Hanafi sebagai contoh yang agak strict. Tak digalakkan wanita untuk solat di masjid. Sebab ada athar. Athar ni maksudnya pada zaman Umar melihat. Nabi kata jangan larang wanita pergi masjid.
Omar bila tengok pada zaman dia ketika itu, dia nampak macam ada benda yang tak kena. Orang perempuan bila datang masjid macam ada timbul fitnah. Waktu itu Omar pernah stop sekejap. Wanita dilarang pergi ke masjid. Tuan-tuan kena faham, situasi dulu orang perempuan tak keluar rumah. Tiba-tiba time solat baru keluar rumah. Time itulah Tok Bilal nampak cantik juga anak Pakcik Leman ni. Tok Bilal pun tengok juga. Time lain dia tak tengok, time semayang baru perempuan keluar. Jadi dia nampak macam tak kena, maka Omar suruh stop sekejap. Maka dengan sebab itu, banyak pandangan dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan kalau pergi China, India, Pakistan, kadang tak ada ruang solat untuk perempuan, kadang susah. Masjid kena cari ruang yang kecil sikit untuk orang perempuan. Susah sikit nak cari ruang tu. Tapi yang kita dapat maklumat, maka Imam Abu Hanifah mengambil asar itu dan menggalakkan wanita di rumah. Dan memang ada banyak keterangan yang menyebut kelebihan wanita salat di rumah. Cumanya saya tertarik dengan pandangan Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi kata, Nabi tak larang, satu, betul. Wanita nak pergi masjid, pergi masjid. Omar suruh tutup sekejap sebab cetus fitnah. Dr. Yusuf Qaradawi kata, zaman hari ni, kenapa pergi masjid yang kita kata cetus fitnah? Pergi suruh tak cetus fitnah? Betul lah. Mid Valley cetus fitnah tak? Tak berani nak jawab, takut tak lipi lah. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi kata, depends pada orang itu. Keharusan itu. Kalau tuan-tuan rajin seronok duduk rumah tak jadi, kalau sebahagian wanita, contoh wanita yang memang duduk rumah, dia memang banyak benda nak uruskan, dari sudut makan anak kecil, dia tak nak ganggu orang solat, tak apa, dia solat di rumah, boleh. Malam hari dia nak bangun macam Nabi kejutkan Aisyah pada malam-malam Ramadan, bangun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia menyebut, aku jatuh cinta dengan solat Nabi dengan penuh kerehatan. Ini menunjukkan boleh untuk wanita yang duduk di rumah, dia memang tak mau keluar ke masjid. Tapi kalau wanita itu nak dapat seronok, semangat, umur pula 50 tahun. Ustazah? 50 tahun Ustazah pergi masjid nak dapat semangat dengan Pak Haji naik motor sekali, silakan. Dah betul? Ustaz, sebenarnya saya juga bila orang ustaz yang menjelaskan. Sebab ada isu ke Ustazah? Ya, ada isu. Oh, itu live pula. Saya kena kecam kalau tak betul. Ada. Ustaz, kita pernah digandingkan orang macam ni sebelum pandemik. Dalam terjadi. Saya dengan Ustaz juga. Tak apalah Ustaz sebab kami sangat gadingan kan. Amai. Siapa boleh itu masa tu? Oh ya, jadi isu Bila sampai Ramadan, kadang-kadang saya kan selalu makcik-makcik sama ada ustaz atau ustazah sebut, makcik-makcik tarawih kat rumah je lah, rugi datang masjid, tak dapat pun pahala pahala tukang. Main kat rumah lagi pahala banyak. Nangilah makcik-makcik ni kan. Sebab apa? Ustaz kata, ustazah kata berpegang kepada hadis Nabi, tempat yang terbaik solat dari wanita itu ada yang di rumahnya, dan biliknya di tempat paling sunyi sekian-sekian. Jadi makcik ni pula akan cakap, ustazah, makcik ni kalau terawih kat rumah macam tak terawih, tak rasa macam terawih, tidak ada suasana tu, tidak ada bi'ah tu. Lepas tu rasa macam nak doa, kalau tak boleh tumpang doa imam apa dan sebagainya. Ada kawan-kawan semangat, nampak yang berzikir, nampak yang tumpang solat sunat, suasana tu muslimin muslimat. Jadi apa yang diterangkan bila bangsa saya ambil sekejap ni kan, sebagai mewakili wanita. Lama pun tak apa Ustaz. Subhanallah. Saya rasa bersyukur keterangan yang sangat jelas. Kerana Rasul pernah bila isteri Sayyidina Umar radhiyallahu mengadu kepada Rasulullah, Sayyidina Umar dicemburu dan melarang dia untuk ke masjid. Rasul naik mimbar, jangan kamu melarang isteri-isteri ke rumah Allah. Dan memang Rasulullah allocate tempat rumah solat wanita di Masjid Nabawi. Maksud memang ada ruang. Sebab itu wanita hadir juga, bertanya soalan dan sebagainya. Masya Allah. Jadi macam Ustaz sebut, mana lebih afdal? Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan, Kak saya ingat sebab saya baca kan, dalam jabatan pilihan persekutuan, dia jelaskan isu ni dengan sangat baik, bahawa pendapat tu, pandangan ni, ujian ni. Dan akhirnya bila lihat kepada apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Siapa Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni? Ketua Dewan Ulama Sedunia.
Masya Allah, Allahu Akbar. Beliau menyebutkan adalah lebih afdal. Dia gunakan istilah afdal bagi seorang wanita itu solatnya di masjid ataupun di musala sekiranya lebih mendatangkan rasa khusyuk, boleh menambah baikkan amalnya. Kan di masjid ni adanya majlis ilmu, adanya suasana yang menguatkan motivasi untuk tadarus, untuk baca Quran dan sebagainya lebih banyak. Subhanallah. Jadi jika tidak ada fitnah, tambahannya sekiranya tidak ada fitnah. Jadi macam Ustaz sebut, sekarang wanita dah biasa keluar. Maksudnya tempat yang lebih banyak fitnah, shopping kompleks sebenarnya. Itu yang perlu kita fikir banyak kali nak pergi. Dia selalu orang sebut, pergi jangan pergi masjid kalau cetus fitnah. Saya pun pelik, kenapa orang jarang sebut jangan pergi pasar borong kalau cetus fitnah, jarang orang sebut kan. Kenapa masjid je cetus fitnah? Padahal di masjid lah yang tempat yang sepatutnya kita pun lebih behave kalau kat masjid tu. Betul. Walaupun tak mustahil boleh berlaku cetus fitnah, tapi masjid kan. Kenapa yang tempat lain kita tak argue, tempat masjid ni kita selalu sebut. Di masjid perempuan menutup aurat dengan baik. Ya. Dan lelaki pula lelaki yang baik-baik. Berbanding dan kalau pasar kalau Ustaz kan Nabi pesan. Jadilah kamu orang yang terakhir dan terawal keluar daripada pasar. Maksudnya duduk di pasar raya, bukan pasar-pasar borong je, pasar raya, shopping kompleks, tempat berkumpul orang ramai jual beli. Nabi pesan jadi orang terakhir dan terawal keluar. Maksud jangan duduk lama. Situ tempat fitnah. Dedah aurat, pergaulan bebas, kita jadi membazir tak tentu hala bila duduk lama-lama, membeli di luar keperluan dan sebagainya. Wallahu alam. Mudah-mudahan wanita pun bersemangat untuk imarahkan bulan Ramadan di masjid. Insya-Allah, fi amanillah. Allah jaga kita insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Ada lagi soalan saya. Soalan lagi. Ustazah kumpul soalan dari sebelum pandemik Subhanallah. Tak, tadi ada soalan lagi dekat Ustaz. Apa tadi? Soalan apa? Ada lagi soalan daripada Ustaz sendiri. Ingat soalan dari tadi tu. Kan dua soalan. Ustaz jawab baru satu kan bab solat. Okey. Ustaz dah jawab pasal soalan lelaki tu cukup. Okeylah tuan-tuan. Alhamdulillah Ustaz Ashraf berdebat. Biasa orang paling berdebat Ustaz Ashraf. Itu kita kena jaga-jaga. Dah tak apalah tuan-tuan. Solat lagi. Sikitlah daripada apa perkongsian Ustaz tadi tu. Dia sebenarnya tuan-tuan dia kita berdiri. Solat sunat ni dia duduk boleh. Solat sunat tuan-tuan duduk boleh. Daripada kalau nak buat 20 rakaat lah contoh. Tuan-tuan nak duduk pada rakaat pertama boleh tak boleh? Boleh. Satu masjid tu imam kata kita semua tak larat lah, kita duduk ramai-ramai, boleh tak boleh? Boleh. Satu masjid buat semua duduk boleh. Alhamdulillah betul. Memang boleh. Hukum boleh tapi berdiri lebih afdal. Semayang fardu wajib berdiri, semayang fardu. Sakit baru boleh duduk. Semayang sunat duduk pun tak apa. Cumanya berdiri ni tuan-tuan. Saya bila Ustazah sebut pasal semayang dia lah. Saya ni kalau ikut soalan saya, soalan tentang benda lain, tapi Ustaz tentang pasal solat. Solat ni kita jarang penat berdiri kerana Allah. Jarang. Betul. Betul tak? Betul. Berdiri penat kerana Allah. Jarang. Melainkan tarawih. Saya ingat bila padang mahsyar, saya bincang banyak kali tentang berdiri. Paling lama kita berdiri bila? Di padang mahsyar. Kalau riwayat cerita berdiri ni bab-bab berdiri. Qum. Disebut apa? Ketika ke mana kamu berdiri, kamu berdiri di depan Allah. Rabbal alamin. Linnasi rabbal alamin. Manusia ketika itu berdiri di depan Allah. Di mana padang mahsyar? Padang mahsyar ulama bincang berapa lama kita berdiri. Kita mula-mula kena mati tiupan sangkakala. Lebih kurang kat 40 tahun, berapa puluh tahun kita tidur, tiba-tiba kita bangkit. Kita komplain lah. Wa yaqulu ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa kejut aku ni? Aku ingat dah tidur dah. Tiba-tiba bangun. Ketika itu lupa tuan-tuan. Pasir atas kepala pun lupa nak sapu sebab terkejut. Masya-Allah. Ya Allah, apa ni? Padang pasir warna putih. Bangun-bangun padang mahsyar. Yahsyurun nas yawmal qiyamati hufah. Baju tak ada, kasut tak ada. Saya okey lagi tak ada stoking kita dua ni. Kan? Macam mana tak ada stoking? Ada lah. Hipster. Jadi tak ada baju, tak ada kasut, bangun jalan. Ada riwayat menyebut berdiri tak ada suruh solat, tak ada suruh puasa, tak ada suruh zakat, berdiri sahaja.
perbuatan berdiri ini, bila kita cerita berdiri ni. Okey, berdiri ni tuan-tuan, berapa lama? Berapa lama? Riwayat menyebut berdiri normal 40 tahun. Orang Kedah kata, Ustazah, ni berdiri tak ada punca. Berdiri tak ada punca ni berdiri tak tahu sebab. Berdiri ya. 40 tahun. Ada riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir 70 tahun. Ada kata 300 tahun. Dan ada ulama tafsir menyebut paling lama berdiri di padang mahsyar 50,000 tahun. Allahu Akbar. Diri. Sehingga ada orang yang menyebut, ya Allah, masukkan aku dalam neraka. Allahu Akbar. Sebab tak larat berdiri. Sedangkan dia tak tengok lagi neraka tu macam mana rupa. Sebab tak larat berdiri. Sebab itu datang hadis kan. Hadis Nabi kata, peluh darah kamu ada takat buku lali, ada paras telinga, ada Nabi tunjuk jari begini, Nabi bagi gambaran matahari sejengkal. Ini padang mahsyar, ini padang mahsyar. Ini suasana. Saya dan tuan-tuan pasti akan berhadapan dengan suasana ini. Ini benda yang pasti. Kita banyak kejar yang tak pasti, tapi yang pasti kita lupakan. Benda ni pasti berlaku. Berdiri. Jadi ada tiba-tiba dalam riwayat Tabrani, Ibn Hibban, dan juga ada para ulama tafsir menyebut, dan juga hadis Nabi pernah menyebut ada orang dimudahkan, Masya Allah, berdiri dengan kadar Ustazah, macam waktu subuh dia nampak matahari nak terbit, tiba-tiba terbitlah. Kan kita nampak macam kuning-kuning, tiba-tiba terbit macam sekejap sangat. Dan Ibnu Abbas menyebut berapa lama tempoh yang orang sekejap itu, yang dia rasa sekejap tu, berapa lama dia berdiri. Ibnu Abbas menyebut kadar orang yang dimudahkan berdiri di padang mahsyar, bila ditanya kepadanya berapa lama tempohnya, dia jawab dengan kadar rakaatain. Masya Allah. Allahu Akbar. 2 rakaat salat. Allahu Akbar. Sebenarnya bila Ustazah sebut 12 rakaat, kita ni tarawih tuan-tuan berdiri. Kan tu imam kadang-kadang kan, innallaha sami'un alim. Kita dah ingat tu imam tu nak landing dah. Tiba-tiba dia sambung, ya ayyuhalladzina, dalam hati ni Sofian, jaga tu imam ni panjang lah pula kan. Betul tak? Kadang-kadang dia main. Tapi kadang-kadang kita fikir, bila fikir tentang benda ni tuan-tuan, bila fikir tentang benda ni kita rasa macam, ya Allah, penat berdiri kerana Allah. Wa tahsabuna hayyinan walakinna 'inda Allahi 'azim. Benda yang kamu sangka itu kecil 2 rakaat, tetapi di sisi Allah itu besar. Sebab tu kita Ramadan ni tuan-tuan, kita berdirilah dengan kesanggupan, dengan iman. InsyaAllah. InsyaAllah Allah bagi kekuatan. Doalah bagi kekuatan. Kita tak pernah doa tuan-tuan. Ustazah, kita nak masuk syurga, tapi tak pernah doa. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, kurniakan syurga untuk kami. Tak pernah doa pun. Kita bukan pandai sangat, Sofian. Kadang kita semayang pun tak ada kekuatan. Kita lelaki kadang jemaah pun tidak ada. Sebab itu bila sebut tentang solat jemaah, tuan-tuan, tak banyak hadis tentang orang tidak solat. Tak banyak hadis. Nabi bagi warning ada, tapi Nabi warning kepada sahabat, kenapa kamu tak solat? Tak ada. Bukan tak ada, tak banyak. Ya. Zaman Nabi bab tak solat dah settle, tak bincang isu tak solat. Ya. Zaman Nabi bincang isu kenapa tak solat berjemaah. Sebab itu ada hadis tentang orang salat jemaah. Sebab itu bila kita baca hadis cerita tentang orang munafik, dia salat belakang Nabi. Orang munafik salat belakang Nabi. Bermaksud tak ada isu tak solat. Isunya solat jemaah ataupun tidak, ni untuk orang lelaki. Ini peringatan. Tapi kita tak ada kekuatan. Macam mana kita nak ada kekuatan? Doalah. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan untuk bangun berdiri salat. Kurniakan kekuatan. Kami tak ada kekuatan. Kami bapa, anak kami tengok kami malu, kami tak reti nak ubah anak kami. Allah kata wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Bawa anak family kamu untuk salat. Sabar di atas arahan itu. Allah. Kita sendiri tak boleh tunjuk contoh kadang-kadang. Saya pun sendiri kadang, Ustazah, kadang kita malu. Anak kita tahu kita ceramah. Ya, betul. Betul, saya cakap terang. Tuan-tuan nak cakap saya macam mana, ikut sukalah tuan-tuan pun lebih kurang ya. Kan? Dah cerita. Kadang-kadang kita nak cerita tentang siapa yang bangun solat subuh 2 rakaat, Allah bagi lebih besar daripada dunia. Anak kita, family kita. Ya. Apa lebih besar daripada dunia dan seisinya, tahu apa? Lebih besar daripada kereta rumah apa tahu? Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Anak mengaji sekolah agama,
Ya. Kena tazkirah dengan anak pagi-pagi. Betul. Atas stage dah kena tazkirah dengan ustazah. Kat rumah kena. Ustazah, betul. Kadang-kadang kita doa lah. Saya pun doa. Tuan-tuan boleh dah kita doa, ya Allah bagilah aku ni steady sikit nak bangun solat. Family orang perempuan pun doa, ya Allah bagilah Ramadan ni berdiri, Allahu Akbar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bila penat, Allah ampun dosa-dosa kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustazah, jangan ada soalan lagi lepas ni. Kalau ustazah tanya soalan, makruh hukumnya. Membuat kita lapar nanti. Alhamdulillah, masya-Allah. Rasa dengan banyak-banyak ketuahan yang kita rasa Ustaz Ashraf sendiri cerita tentang macam mana beliau insya-Allah dan keluarga, dan itu kita harap dapat jadi inspirasi lah yang ada pada hari ini. Rasa depannya boleh kot kalau buat forum semua berdiri, tak boleh Ustaz? Berdiri. Tak bagi macam aku berdiri ni kerana Allah Taala, boleh je. Tengoklah nanti lah. Baik, apa pun kita mungkin di hujung ni Ustaz dan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mungkin Ustazah kalau ada kesimpulan sikit juga nak disampaikan. Ustaz Ashraf tadi dah disimpulkan juga lah Ustaz ya, untuk buat persiapan kita menjelang Ramadan. Ustazah, silakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin-muslimat sekalian, cantik sangat kupasan Ustaz Ashraf. Saya pun dapat ilmu yang baru begitu banyak tentang bab berdiri. Sebab itu dalam bab Ramadan pun Nabi SAW gunakan perkataan maqama, yang mendirikan. Subhanallah. Muslimin muslimat, dan Ustaz Ashraf sebut berkenaan soalannya, forum kita hari ini banyak fokus bab solat juga kan. Bab solat, masya-Allah. Tak pedik duduk dah, banyak dah gambar dia ambil. Dia nak buat solat. Itulah kerja-kerja ambil gambar kan. Ini tim kami ni. Subhanallah. Jadi kenapa biasanya kalau ceramah Ramadan orang fokus bab puasa? Kenapa nak puasa fokus bab solat pula ni? Muslimin muslimat, masya-Allah, dengan izin Allah kita bincang bab solat pada menjadi topik keutamaan kita pada hari ini. Kalau kita perhatikan, puasa ni bukan hanya berada di bulan Ramadan saja, banyak lagi puasa-puasa sunat yang lain. Tapi memang sudah tentu tidak akan samalah dengan puasa Ramadan, tetapi exactly samalah dari segi rukun, semua exactly sama. Tapi solat sunat tarawih memang hanya ada di bulan Ramadan sahaja. Sebab itu kita kena faham bulan Ramadan ini mulia bukan kerana sebab ibadah puasa sahaja. Ibadah solat sunat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan sahaja. Satu keistimewaan bulan Ramadan dan salah satu ibadah khusus yang hanya ada pada bulan Ramadan adalah solat sunat tarawih. Kalau puasa masih ada, kalau sedekah masih ada di bulan yang lain, baca Quran di bulan lain pun masih ada. Sebab itu saya macam membayangkan, mudah-mudahan bila kita kembangkan ataupun kita berikan balik semangat untuk imarahkan masjid dengan solat sunat tarawih, kita bayangkan semua masjid-masjid di seluruh Malaysia penuh. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin, penuh. Dengan ibu bapa bawa anak-anak yang boleh dibawa pergi ke masjid lah. Kalau anak tu tak boleh nak bawa diri, ganggu orang, maka lebih baik di rumah lah. Subhanallah. Jadi dengan setiap malam, masya-Allah, malaikat rahmat mencari-cari bawa turun rahmat untuk diberikan. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, bila sebut pasal salat, ini kesimpulan, insya-Allah saya faham. Sabar ya, mic letak bawah, letak. Okey, subhanallah. Kan macam dia nak terusin kan, masya-Allah. Muslimin muslimat, kita tahu as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, dia sedang mendirikan agama. Ad-din juga maksud dia adalah kehidupan. Din tu adalah cara hidup. Subhanallah. Agama ni apa? Cara hidup kita. Cara hidup kita apa? Islam. Agama kita apa? Islam. Yang mengajar kita cara makan macam mana, cara tidur macam mana, cara berpakaian macam mana. Ad-din. Siapa yang menghidupkan, mendirikan salat, ibarat yang menghidupkan hidup dia, mendirikan kehidupannya, dunia dan akhirat. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, dia meruntuhkan agama dan seluruh hidupnya. Sebab itu orang yang jaga salat, insya-Allah dia akan jaga puasa. Dan jika dia berpuasa tapi tidak salat, maka amalan lain juga akan ditolak. Sebab itu subhanallah, ada orang bila masuk bulan Ramadan, dia sangat bagi perhatian kepada ibadah salatnya. Salat fardu dia jaga awal waktu, solat rawatib dia buat.
Lepas tu habis bulan Ramadan dia tak dapat teruskan rawatib tu. Lepas tu orang beli contoh kan, kau ni nampak gaji bulan Ramadan je. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya dia termotivasi dengan gandaan pahala bulan Ramadan dibandingkan dengan orang bila masuk Ramadan pun sama tidak berubah. Sebab yang kita bimbang, kita akui diri kita bulan Ramadan tak ada beza. Exactly sama kecuali berpuasa. Ibadah-ibadah solat tidak meningkat, zikir-zikir tak meningkat. Kalau nak cerita pasal sedekah kan, muslimin muslimat, ada orang bulan Ramadan dah paling sempit duit. Nak standby untuk raya. Nak standby untuk raya. Jadi macam mana kita nak bersedekah banyak-banyak bulan Ramadan? Dan Allah tahu tahap kemampuan kita. Maka kita pilih, kena paksa diri kita pilih mana amalan yang kita membezakan ini bulan Ramadan. Jangan sampai tak ada langsung. Mungkin kita jadikan motivasi Ramadan ni, target kalian ni adalah solat. Misi 5 waktu tu awal dan nak buat rawatib. Contoh, ada yang target untuk solat malam. Pilih, jangan sampai semua tercicir. Dan mudah-mudahan ada pintu syurga yang akan dibuka. Dan saya sudahi dengan hadis Nabi yang telah dibacakan oleh Imam Muda Ashraf. Tapi saya nak baca matan dia sebab ada salinan, saya pun tak hafal muslimin muslimat. Tapi barakah bila baca matan hadis ni, ada barakah dia. Sebab hadis juga wahyu daripada Allah. Bukan Al-Quran saja bila kita baca dapat pahala, baca hadis Nabi juga dapat pahala. Daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idta al-minbar faqulta amin amin amin. Faqala inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Wa man dzukirta indahu falam yusalli alayka fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Subhanallah, Allahu akbar. Semua macam faham semua kan Ustaz? Khusyuk, subhanallah. Itu adalah akhlak dan adab kita. Bila dibacakan hadis Nabi, diam, maksudnya beradab. Beradab ketika hadis Nabi dibacakan, umpama kita beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum cerita ada adab para alim ulama. Bila hadis Nabi dibacakan, mereka sampai kena sengat pun, masya-Allah, akan duduk diam juga menahan sakit kerana menghormati hadis Nabi. Sama juga baca dengan orang baca firman Allah dan sebagainya. Allahu akbar. Maksudnya ketika Nabi SAW menaiki mimbar, baginda SAW bersabda, amin, amin, amin. Naik mimbar, sebut amin. Tak ada sebut lain, sebut amin 3 kali. Baginda SAW ditanya, wahai Rasulullah, apabila engkau menaiki mimbar, engkau telah berkata amin, amin, amin. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salam datang kepadaku. Lalu Jibril berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Apa maksud rahmat Allah? Pertolongan, perlindungan, rezeki, kasih sayang, semua terkandung dalam erti kata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad amin, maka aku katakan amin. Malaikat Jibril datang lalu berkata begitu, dan malaikat Jibril suruh Nabi Muhammad sebut amin, lalu Nabi Muhammad kata amin. Siapa yang bertemu dengan Ramadan namun tidak diampunkan Allah dosa, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan dijauhkan daripada rahmat. Dan barang siapa yang sempat dengan kedua orang tuanya tetapi tidak berlaku baik kepada mereka, kemudian dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad amin, maka aku katakan amin. Dan barang siapa disebutkan kepadanya dan tidak berselawat kepadaku, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat oleh Allah. Katakanlah wahai Muhammad amin, maka aku katakan amin. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Ada 3 perkara yang mana mereka ini akan dijauhkan
daripada syurga, dicampak dalam neraka dan jauh daripada rahmat Allah. 3 golongan. Yang pertama, bertemu Ramadan tak dapat pengampunan Allah. Yang kedua, ada ibu bapa tapi tidak berbakti kepada ibu bapa sehingga mati ibu bapa tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa yang disebut nama Nabi SAW lalu tidak berselawat kepadanya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, siapa yang ada ibu ayah angkat tangan, sama ada hidup atau mati ataupun dah meninggal. Siapa ada ibu ayah? Semua ada. Semua ada ibu ayah. Okey, siapa ibu ayah dah meninggal dunia? Angkat tangan. Dah meninggal. Saya ayah dah meninggal, mak masih ada. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ibu ayah kita lebih memerlukan kita saat setelah mati berbanding saat dia masih hidup. Memang memerlukan kita sekarang, call, bagi belanja sikit, balik ziarah, memang perlu. Tetapi lebih perlu saat selepas dalam kubur, kerana hadis sahih anak-anak yang soleh. Jadi saya nak jadikan penutup bagi perbincangan kita hari ini, jadikan Ramadan ini motivasi, niat. Ya Allah, puasaku, ibadahku, istighfarku, bacaan salatku adalah pahala untuk ibu dan ayahku. Inilah hadiah yang terbaik seorang anak berikan kepada seorang ibu dan ayah. Ini hadiah yang terbaik. Dan jika kita dapat niat begini, tidak berkurang pun. Jangan tanya, habis itu kurang tak pahala kita? Tidak berkurang. Subhanallah, pernah ditanya, ni dalam satu hadis Nabi di padang mahsyar kelak. Ada orang yang bertanya kepada Allah, ada hamba Allah bertanya kepada Allah, ya Allah, daripada mana banyaknya pahalaku? Ini adalah istighfar anak-anakmu. Muslimin muslimat, kalau beginilah kita buat pada ibu ayah kita, jangan risau, anak kita akan buat. Anak kita akan buat perkara yang sama kepada kita. Tak perlu dituntut-tuntut. Kita buat dulu, walaupun anak tak tahu, Allah akan buka hati anak kita. Besok bila sampai Ramadan, tak sabar dia masuk Ramadan. Sedekah niat untuk kita. Puasa juga, ya Allah, jika ada pahala, berikanlah pahala ni kepada ibu ayahku. Kerana asbab ibu ayahku lah yang mendidikku, mengantarkan aku ke sekolah, mengenalkanku kepada agama dan sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini berbeza daripada Ramadan yang lepas, kerana kita masuk dengan ilmu pengetahuan dan kita masuk dengan keadaan iman kita bertambah, iaitu kepercayaan kepada apa yang Allah sediakan di dalam bulan Ramadan. Wallahu alam. Ustaz Ashraf, saya mohon maaf banyak-banyak kan, gurau-gurau, Ustaz tak kecil hati kan. Subhanallah. Kisalah pada mak, kisah pada rumah. Minta maaf juga kepada imam muda. Dapat juga imam muda. Minta maaf semua. Ramadan Karim, Allahu Akram, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, itu dia perkongsian yang hebat daripada dua orang panelis kita, Fadil Ustaz Ashraf dan juga Ustaz Asma, untuk forum kita hari ini, Semarak Cinta Ramadan. Jadi nanti bila Ramadan dah tiba, kita nak semayang dekat rumah ke kat Sogok? Salah. Surau ke kat rumah? InsyaAllah, musola kat masjid, insyaAllah sama-sama kita merahkan dan manfaatkan ilmu yang dah disampaikan oleh Ustaz Imam Muda Ashraf dan juga Ustazah Asma. Terima kasih atas perhatian semua. Moga-moga dah sangat-sangat dan kita harapkan Ramadan kali ini apa? Macam lagu nasyid tu, ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. InsyaAllah, amin. Dan terima kasih. Tak ada lah Ustazah. Biasa gitu. Itu baru dua lain. Tak boleh lama-lama, nanti lapar lagi. Jemaah kita apa pun, kita harap dapat dimanfaatkan ilmu dan sama-sama kita doakan semoga Allah Ta'ala kurniakan kekuatan dan istiqamah untuk para asatizah kita, dan juga Allah sentiasa memelihara, melindungi ustaz kita, ustazah kita, insyaAllah dalam perjuangan dakwah mereka. Dan dua-dua ni bukan biasa-biasa punya orang ni. Kita ada usahawan kurta. Oh, tu dia Imam Muda Ashraf. Ada usahawan kurma. Saudara kurma ustazah kita. Kalau ada ustazah ada booth, kalau sahabat-sahabat nak dapatkan preparation untuk Ramadan, untuk ilmu kita, insyaAllah kita bawakan juga hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang silap kira itu kekurangan kami, mohon ampun semua. Jumpa lagi insyaAllah Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Tuan Pengerusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kepada Tuan Moderator dan Buka untuk kepada muslimin untuk sebarang untuk muslimin satu atau dua soalan. Gerak terus. Boleh ke? Ya, dia cuba. Dia kan bidang chemical. Dia cubalah sebab
Ha? Ya, kadang-kadang cakap. Lepas tu kan, entahlah Ustaz, banyak ujian sungguh lah. Negeri Sembilan ni dia ketat sikit. Baik, saya jika tidak ada sedikit